Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya Siki Yusof menceritakan masalah-masalah kereta dan sebagainya. So sebelum tu kalau anda kata korang ada kesempatan untuk selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh selawat sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana untuk kereta Viva kebiasaannya memang normal, tapi bila video ringkas yang Siki terapkan kepada korang supaya korang taklah menggelabah sangat. So korang ada knowledge untuk mengetahui sebab-sebab dan punca. Dan Viva kebiasaannya ada masalah dekat timing. Tak kira lah timing tu rendah ke, timing tu tinggi sangat ke, berhenti kat traffic light, pasang aircon, timing drop, timing jadi gila, yang berkaitan dengan timing sahaja. Macam mana fungsi tu boleh terjadi dekat enjin kereta Viva sahaja? Ada kereta lain tapi dia ni banyak sangat carian. Bila carian orang yang berkaitan dengan timing, tinggi ke rendah ke, pasang aircon jadi gila ke, tutup aircon jadi gila ke. So apa yang terjadi dekat model enjin Viva ni? Kalau Chrysler tak ada isu sangat kan, kerana Viva kena kan. Myvi yang last model 1.0 tu pun enjin ni juga pun tak ada isu macam ni kan, betul tak? Tapi kurang sangat sebab orang kurang pakai model tu. Tak nampak kerosakan dia. Okey, just Siki tengok untuk kereta ni. Siki akan start untuk korang mengetahui dulu macam mana punca kerosakan ni. Dia jadi macam mana? Punca tu nanti ya. Tengok dulu, layan dulu. Okey. Kalau kita tengok timing ni, dia jadi terlampau tinggi. Bila dia tinggi, dia akan dikatkan oleh apa? Cuba tengok kat dalam meter dia. Okey. Kalau kita tengok dekat meter RPM tu, dia terlampau tinggi. Bila dia terlampau tinggi, dia akan jadi isu macam ni. Sebab apa jadi macam tu? Itu persoalan yang kita nak jawab dalam video kali ni sebenarnya. Okey. Punca terjadinya timing tinggi ni, benda basic yang korang perlu tahu, sistem angin yang masuk dekat sistem pembakaran. Itu paling first. Tak kira lah korang nak tukar tayar ke, tukar radiator ke, tapi hakikatnya korang kena utamakan sistem angin yang masuk ke sistem pembakaran. Itu basic untuk korang tahu punca apa masalah kereta ni. Lebih detail, kena scan komputer dan sebagainya. Tapi secara basicnya, kita kena tahu benda yang asas macam Siki cakap tadi. Okay, first, Dam, kau tengok kat sini, Dam, pasal lampu. Okey, ni contoh. Tunjuk dekat hose ni. Okey, tunjuk kat hose ni. Ni hose ni. Nampak tak ada satu hose belakang ni? Okey, ni sebenarnya hose angin sedut. Okey, manifold ni sifat dia angin sedut sahaja. So, dicuri oleh brake suber pump. Tak apa dah. Okey, itulah hose dia. Okey. Secara teknikalnya, bila hose tu tercabut, timing ni akan jadi tinggi. Tapi dia tinggi, dia tak akan tinggi banyak. Dia tak akan sampai RPM 6, RPM 7 tak. Sebab apa dia tak jadi tinggi bila kita buka hose tadi? Hose yang Siki tunjuk tadi. Sebab semasa enjin ni running biasa, petrol dia akan menembak setakat mana yang dia nak sahaja. Kan? Melainkan korang tarik pedal untuk throttle body lah. Itu kenyataan yang korang kena tengok. Sebab apa dia tinggi paras tu sahaja. Itu yang first. Manifold ni, dia sifat menyedut angin. Dia tak boleh ada satu kebocoran. Bocor halus ke, bocor besar ke, paip pecah ke, manifold crack ke, termasuklah sampai valve tu bocor. Itu memang boleh menyebabkan timing tu jadi tinggi. Itu secara basic untuk mudah korang tahu dulu. Aku dah faham dah. Kalau timing tinggi mesti menyebabkan sistem intake. Termasuklah throttle body sekali. So sekarang ni, bila Siki cucuk balik hose ni dan Siki akan start. Tengok kereta ni apa akan jadi. Okey. Okey. Timing ni kalau kita tengok, dia dah jadi 1, RPM 1. Bermakna kereta ni kalau kita tengok, dia dalam keadaan normal. Okey. Dah, kau stand by itu. Aku pasang aircon kejap.
Sembaikan RPM dia. Pasang aircon. Okey. Sepatutnya bila kita pasang aircon, dia akan jatuh sekejap, lepas tu dia akan naik balik sekejap. Tapi kalau andai kata kita pasang aircon, dia akan jadi timing tu rendah sangat. Contohnya macam ni. Okey, ini adalah contoh di mana tiba-tiba timing ni jadi rendah sangat. Sebab apa timing boleh jadi rendah sangat? Sampai 500 RPM. Rendah sangat. So, bila timing rendah sangat, apa yang kita perlu tahu? Itu basic dia sekarang ni. Kita dah tahu tadi, bila timing tu tinggi, maknanya ada masalah kebocoran angin. Tak kira daripada segi apa pun. Tapi bila timing tu rendah sangat. Okey? Contohnya rendah macam Siki buat tadi. Kejap. Ada satu part Siki nak ambil kejap. Kejap dah, aku standby itu dulu. Okey. Untuk kereta Viva, kalau kita nak tahu, dia akan ada satu idler. Apa dia? Apa nama dia? Idle? ID-Fitri. Apa nama dia? Okey. Dia idling valve. Dia ada satu idling valve, di mana idling valve ni adalah kontrol untuk timing. Contohnya benda ni lah, yang Siki buka untuk kereta ni. Dan ada lagi sampel-sampel yang Siki tunjuk. Sebab apa sangat benda ni kerap sangat rosak. Okey, ini adalah idling valve untuk kereta dia ni. Okey, di mana kalau kita tengok, dia ada masalah kotor. Kotoran yang terlampau teruk. Apabila dia kotor, timing untuk mendapatkan idling yang paling cantik, dia boleh dapat. Tapi hakikatnya dia tak dapat paling dalam keadaan yang paling cun. Inilah fungsi untuk kontrolkan timing ni dalam keadaan waktu pagi, dialah. Okey? Waktu korang pasang aircon, dialah. Korang main steering pun, dia juga. Aircon jalan pun, radiator ke, pun berpunca daripada idling valve. Elemen depan saja. Okey. So, benda yang kita nampak sekarang ni ada masalah kotor. Dia terlampau kotor. Kalau kita tengok daripada permukaan dia ni, cuba tengok dari dekat dah. Siap berminyak, kotor. Okey. So, cara dia senang je. Korang boleh servis balik saja untuk kotoran-kotoran yang melekat kat sini. Contohnya, sikit buat sekejap. Spray ni jangan tunjuk. Contohnya permukaan ini memang kita boleh bersihkan. Tengok kotor melekat tu. Nampak? Okey, salah satu punca yang paling ketara untuk kereta Viva bila timing tu rendah, kebiasaannya stopper motor, idling sensor ni memang ada masalah. Okey, tapi kalau andai kata dia belum bermasalah, korang boleh buat servis balik macam ni sahaja. Okey, timing rendah boleh jadi dekat idling sensor, betul. Okey, lain-lain selain daripada idling sensor, apa lagi boleh menyebabkan timing rendah? Itu basic ke untuk kereta model-model Viva ni. Okey, korang tak perlu petikaikan sistem api dulu. Okey, sebab kita tahu kalau sistem api, dia boleh menyebabkan jerking. Adalah paut-paut dia, tapi paut-paut, korang tahu paut-paut adalah macam kata bau-bau macam kan. Tapi dia tak je isunya macam timing tu memang rendah sangat. Okey. Yang berkaitan dengan idling sensor juga, kita kena tengok dia punya wire. Termasuklah cam sensor. Cuba tunjuk cam sensor sekejap, Idam. Kau tahu tak cam sensor kat mana? Tunjuk lebih kurang je kat situ. Celah tu. Sebelum ni Siki dah buat video tentang cam sensor.
Tapi untuk rujukan paling detail, sebenarnya korang boleh pergi scan komputer. Pastikan apabila lampu check light keluar, korang boleh scan. Nanti trouble code tu akan bagi tahu yang sensor tak dapat connection. Jangan tukar sensor dulu. Pastikan wire tu tak putus dalam. Itu perkara biasa. Tapi selain daripada untuk timing rendah ni, macam Zikir cakap tadi, idling valve ni memang orang kata nombor satu. Kalau anda kata korang servis tak jadi, memang maknanya idling valve dah perlu tukar. Sebenarnya sebab dalam ni memang dia ada apa ni, satu komponen yang boleh panas dan sampai masa dia akan kong. Okey. Untuk pasang benda ni pun tak ada setup apa pun. Tak ada pun cerita oh ni kena setup ni, kena reset, kena tune, tak ya. Tak payah cerita macam tu. Jangan cerita macam tu, nanti takut orang nak repair. Okey. So sebenarnya untuk kereta ni memang simple sahaja. Kalau timing tinggi, masalah kebocoran. Maknanya ada hose angin ataupun manifold. Kalau timing rendah pula, pastikan cam sensor, wire-wire yang dekat throttle body ni. TPS, idling sensor, cam sensor. Itu sahaja. Korang jangan melibatkan macam VVT ke. Jangan. Sebab yang tu dia tak ada isu dengan untuk masalah timing. Okey, kalau kita perasan, untuk kereta-kereta yang moden sekarang ni, dia buat satu idling sensor ni, dia akan terbahagi kepada banyak benda sebenarnya. Dia bukan satu je. Sebab tu, kalau korang tengok, untuk kereta Wira MMC, dia orang selalu masuk FICD. FICD nama dia kan? Betul? Sebenarnya itu bukan main kotor sebenarnya. Dia tipu enjin. Maknanya dia curi angin untuk bagi idling untuk aircon. Tak ada isu salah pun pakai benda tu. Cuma untuk menjimatkan kos daripada tukar throttle body lah. Tapi ada kebaikan dan ada keburukan dia. Keburukan tu malah sikit nak cerita. Tak sedap pula. Next video nanti sikit buat lah. Agak-agak macam berapa minit dah? 12 minit. So tak boleh lama-lama lah. Sebab first, kalau kita tengok betul-betul throttle body ni, tengok betul jam. Tengok betul-betul throttle body ni. Okey, dia hanya ada idling valve TPS. TPS ni untuk kontrol minyak Kontrol minyak, banyak minyak kena tembak. Injektor banyak kena tembak. Benda ni kontrol untuk timing saja. Okey, kalau kita tengok kat sini sebab ada satu benda, ada tempat untuk adjust. Kat bawah ni ada bekas marking dia. Kalau boleh, jangan usik benda ni. Berapa gila pun timing kereta korang, berapa pening kepala korang jangan biasa usik benda ni. Sebab benda ni, dia hanya bagi free flare dekat penutup apa? Penutup butterfly bahagian dalam ni. Korang tak perlulah nak adjust, nak ikat lagi lebih kuat supaya timing tu jadi tinggi. Tak boleh. Kereta ni bukan spek dia macam tu. Bukan carburetor lagi. Bukan zaman-zaman adjust kat sini lagi. Sebab kalau fikir tengok, bila timing tu banyak gila kereta orang macam-macam tarik kabel ni lah. Diorang ikat kat sini dah. Bila marking dia terputus, bermakna memang dah ada orang yang usik. Dia untuk bagi free flare sahaja supaya butterfly tak rapat. Itu sahaja. Korang tak perlu usik benda ni. Bila korang usik, maknanya kereta tu memang ada masalah timing. Tak kira lah waktu korang pasang aircon ke, waktu pagi ke, waktu tengah tutup aircon ke, mesti ada isu kat kereta tu. Maknanya kalau pemain dah usik benda tu, korang dah tayar pening kepala dah. Maknanya dia dah serabut kepala tu untuk settlekan masalah timing tu. Betul Okey, sebab idling valve ni memang dah ada controller dia. Okey, dia akan ada step untuk pusingan dia. Berapa banyak. Termasuklah steering. Dekat steering ni, cuba tengok Idam kalau nampak Cuba tengok kat sini, cuba suluh kat sini. Kau perasan tak dekat pump power steering ni, dekat belakang ni, dia ada satu soket. Nampak ni soket ni? Nampak ada satu soket kan? Untuk apa pressure? Untuk apa soket ni? Cerita kat aku Idam. Untuk apa? Untuk pressure? Okey. Okey, sebenarnya itulah hakikat dia. Dia, apabila korang main steering, kereta ni dia menggunakan pump power steering, menggunakan tenaga enjin. So, bila korang main steering, tenaga enjin akan berkurangan. Sebab dia nak pusingkan untuk menggerakkan tayar kiri kanan. Mengguna kuasa daripada pump tadi, betul? Sebab tu, idling control ni, dia akan kontrol setiap detik timing untuk kereta dia ni. Sebab tu dia ada otak, computer box. Kipas jalan dia akan ikut berapa banyak dia perlu buka, berapa banyak dia tutup. Apabila korang pasang lampu, dia akan bergerak. Next, insya-Allah Siki akan buat satu video
korang akan tengok dekat komputer tu, dia akan ada perubahan timing tu. Okey? Semua yang berkaitan dengan timing. So, sebab tu benda ni, kalau andai kata kotor, air filter korang kotor, korang cepat-cepat je lah tukar air filter. Agak-agak 2 kali, 3 kali tukar minyak hitam, dah kotor sangat, tak payahlah tembak angin, terus je tukar. Sebab air filter tak mahal mana. Cuma kos andai kata benda yang lebih besar rosak. Kadang-kadang kita nak menjimat satu benda yang merugikan kita. Itu je cerita dia. Bukan sikit pakai, sikit bagi tahu je. Okey, so untuk timing kereta Viva, tak seteruk mana kalau kita boleh faham satu benda. Macam contoh kereta dia ni, dia datang kat sikit bukan di isu timing ni. Okey, ni ada satu isu kat sini. Sini Dam, tengok sini. Okey, tengok ada satu wire kat sini. Okey, ada satu wire kat sini. Diorang sambung dekat soket relay ni. Untuk apa diorang buat macam ni? Okey, sebenarnya kereta ni dia ada satu penyakit di mana penyakit dia dia makan api. Dia makan tenaga bateri ni. Dia dah tukar bateri berapa kali? 3 kali kot. 3 kali, 4 kali. Owner pun suruh buat video tentang kereta ni, tapi Sikit pun tengah pening kepala lagi. Sebab Sikit nak tengok wire tu diorang tarik pergi mana. Pandai-pandai, suka-suka tarik kan. Tarik-tarik nak pergi mana sebenarnya? Macam cerita. Cik bagi tahu benda matlamat sebenar nak buat wire tarik-tarik sambung-sambung ni sebenarnya. Okey? Cuba kita kena faham. Mesti ada satu jalan yang diorang dah buat, korang ikut je jalan tu. Sebab diorang dah buat jalan tu, diorang dah, bukan nak kata korang tak cun. Bila diorang buat contoh lah Sikit cakap radiator fan. So dia sebelum datangnya api daripada kunci korang tak on kunci, macam mana kipas nak jalan betul? Dia akan ada satu switch daripada kunci. Lepas tu bila korang dah start, switch tu akan supply pergi mana? Akan pergi ke relay. Dia akan ada satu relay. Betul. Contohlah satu kipas. Okey, selepas pada relay, tengah-tengah sebelum api pergi ke relay, maknanya kat relay tu ada 4 soket, betul? Api, wire masuk, wire keluar. Betul? Kalau korang faham lah. Kalau Sikit tak faham, Sikit minta maaf lah. Okey, dia akan ada satu supply pula untuk fuse. Dia akan sediakan satu fuse, radiator fan fuse. Fan motor fuse lah senang cerita. Dia akan ada satu fuse. Bila ada short daripada motor, daripada wire tersepit, dia akan putus. Faham? Faham tak cerita ni agak-agak? Ke nak cerita yang pasal kelanggar itu tak kan? Okey. So, dia akan ada satu jalan. So, dah sampai fuse, pergi ke relay. Relay tu terus akan pergi ke, dia pergi mana? Dia akan pergi, dia akan dapat satu supply daripada sensor pula. Sama ada sensor daripada radiator ataupun daripada head. Itu nama dia temperature switch. Ataupun senang-senang kereta-kereta moden, cooling temperature sensor. Untuk bacaan. Bila waktunya untuk aku bagi api ke radiator, untuk radiator sejukkan air. Sebab bila korang dah tahu jalan dia, so korang ikut je jalan dia. Tak perlulah nak potong wire sana, nak pasang sana, bypass ni. Benda ni tak function ni. Kita pun boleh, tak payah pening kepala lah. Wire tak ada api je, kita pun tarik api, pergi sini. Tak boleh. Sebab memang benda tu dah ada. Cuma kita kena belajar untuk tahu je. Bila korang merumitkan, contoh tarik wire sana, bukan tak boleh tarik wire. Tapi bila kereta-kereta moden sekarang ni, bila korang banyak sangat tarik wire, voltage yang dia terima tu tak tepat. Boleh menyebabkan komputer box short, terbakar, ada komponen yang terbakar. Memang diorang dah buat satu benda tu, korang ikut je. Bila korang ikut, korang belajar, benda tu akan jadi senang. Bila korang lebih pandai daripada orang buat tu, letih lah. Sebab orang buat tu kurniaan daripada Allah SWT juga. Bermakna kehebatan yang dia buat tu daripada Allah SWT juga. Bukan korang tak boleh belajar, boleh. Tapi janganlah orang kata syirik sangat. Okey, itu je lah manfaat untuk kali ni. Kita wujudkan benda tu reality. Lainlah kereta tu orang kata memang piau ke apa, itu tolak tepi lah. Tapi bila kereta-kereta standard ni, ikut je jalan dia. InsyaAllah, kerja orang pun jadi senang. Bila pomen pun tak kena, Sikit pun tak nak kena penyakit-penyakit macam ni. Jadi sakit kepala nak cari. Sakit kepala. Apa jadi macam ni? Kenapa ada shock sini? Sebab kita nak tahu sebab. Bila kita dah tahu sebab penyakit, punca penyakit macam video sebelum ni, bila dah jumpa penyakit punca dia, dan kita akan betulkan balik perjalanan asal dia. Itu yang pening kepala sebenarnya. Kalau setakat lepas tangan,
malas sikit sembang banyak. Kerja lepas tangan manjang kan. Okey, next time kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe sikit punya channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Bye-bye.